Laporan berkenaan pesawat milik Israel yang melalui ruang udara negara baru-baru ini disahkan mendapat kelulusan penerbangan Malaysia. Kementerian Pengangkutan mengesahkan melalui kenyataan yang dipetik media. Barua, kau memang betul-betul bangsat. Kau tahu tak, kami semua benci Israel. Ini bersuara, kau tu cuma ada 2 kerusi parlimen je. Ingat tu. Dan sekarang kau biar kapal Israel masuk ke ruang udara kita. Bangsat punya komunis. Aku nak tanya satu soalan lah. Pejuang-pejuang Bani Melayu ni bagaimana? Dulu yang bersorak-sorak membakar semangat terpaling Melayu ni bagaimana? Ingat sikit. Kerajaan hari ni ada Bersatu, ada PAS dan UMNO. Semua Melayu, ingat tu. Jangan sibuk politik. Fikir soal kuasa dan sibuk tambah bini je. Korang ni semua kerajaan gagal. Kehadiran pesawat prototipe pengintip bernombor pendaftaran 4XAOO milik Israel ketika dalam penerbangan ke Singapura memasuki ruang udara negara Malaysia menimbulkan kegusaran yang mendalam oleh rakyat Malaysia dan para ahli dan pakar dalam penerbangan. Pesawat Israel ini boleh dijejaki menerusi laman web Flight Radar. Walau bagaimanapun, yang paling malang adalah sikap menutup mulut pemerintah Malaysia terkait isu ini. Walaupun pada akhirnya mereka bersuara setelah 10 hari membisu. Insiden ini menimbulkan keresahan selepas Israel sebelum ini melabel Malaysia sebagai negara paling tegar menyokong Palestin. Izin yang diberikan oleh kerajaan Malaysia terhadap pesawat pengintip ini membuatkan sebahagian pakar dan rakyat geram dengan sikap sambil lewa pemerintah. Adakah Menteri Pengangkutan MCA, Wee Ka Siong dan Menteri-Menteri Parti Islam se-Malaysia PAS, Menteri-Menteri UMNO dan PPBM dalam pemerintahan Malaysia sudah nyanyuk bahawa peristiwa yang baru saja terjadi tidak sampai sebulan yang lalu di Sheikh Jarrah, di Gaza dan juga Israel? Bukankah Putrajaya sendiri pernah memaklumkan bahawa mereka memandang serius sebarang ancaman Zionis Israel terhadap pegawai-pegawai Hamas, warga Palestin yang tinggal di Malaysia? Dan bukankah kita sudah maklum tentang laporan mengenai ancaman serangan cyber oleh Israel melalui ejen-ejennya? Walaupun jawapan rasmi dari Kementerian Pengangkutan bahawa pesawat-pesawat awam berkenaan disahkan melalui ruang udara negara mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO, yang mana Malaysia adalah sebahagian daripada negara anggota. Namun yang menjadi tanda tanya adalah, bukankah Indonesia juga negara anggota ICAO? Mengapa pada 21 Februari 2017 pesawat LR yang membawa Perdana Menteri Israel Netanyahu yang dijadualkan berlepas dari Singapura menuju Sydney, Australia dihalang melewati Indonesia, sehinggakan penerbangan itu harus melalui ruang udara Malaysia, Filipina, Papua New Guinea hingga ke Australia? Mengapa Indonesia bisa, Malaysia tidak mampu? Diam 1000 bahasa. Kenapakah rakyat Malaysia sangat gusar dan takut akan kehadiran pesawat Israel ini? Walhal telah dimaklumkan oleh Kementerian Pengangkutan Malaysia bahawa mereka mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh ICAO. Apa yang akan terjadi jika pesawat yang dikatakan pengintip ini boleh melalui ruang udara negara kita? Teruskan menonton. Kehadiran pesawat pengintip berteknologi tinggi serta canggih milik Israel dalam ruang udara Malaysia adalah amaran penting buat Malaysia. Kehadiran pesawat ini haruslah diragui daripada segenap aspek serta kesiapsiagaan aset pertahanan negara sentiasa berada dalam tahap terbaik. Perkara ini disuarakan oleh Penasihat Teknikal Pusat Kajian Terorisme dan Ekstremisme Universiti Sains Arab Naif, Arab Saudi, Dr. Muhammad Nizam Aslam.
beliau menyifatkan kehadiran pesawat ini lebih cenderung ke arah untuk mengintip termasuk lokaliti strategik negara. Tugasan pesawat seperti ini adalah untuk intipan, bukan saja untuk pesawat besar. Malah pesawat ringan seperti Pilatus boleh diubah suai, dimodifikasi untuk menjadi pesawat pengintip yang efektif. Pesawat ini melakukan penerbangan secara berputar-putar, sama ada dalam bentuk bulatan atau pelbagai segi, dengan menyedut segala bentuk maklumat yang gagal atau kurang jelas daripada imej serapan satelit. Pesawat ini dipercayai boleh melakukan intipan terhadap aset pertahanan negara Malaysia dan pangkalan tentera udara maupun laut menerusi intipan kamera berjarak jauh berdefinisi tinggi. Kata Muhammad Mizan, jika benar ia operasi pengintipan, pastinya pesawat itu akan mensasarkan lokasi strategik termasuk cerapan rutin harian. Harus kita jangan lupa, sokongan yang jitu oleh para netizen dan terbawang Malaysia dan rakyat Malaysia terhadap perjuangan Palestin secara tidak langsung menjadikan negara Malaysia sebagai fokus utama perhatian kepada serangan oleh musuh. Masyarakat Palestin yang belajar dan memperolehi pelbagai sokongan daripada pemerintah dan pertubuhan bukan kerajaan NGO dianggap sebagai ancaman bagi Israel. Malah jangan kita lupa laporan media Harris pada 2017 serta 2018 jelas menyatakan bahawa rakyat Palestin di Malaysia melakukan latihan ketenteraan secara taktikal dan merangka strategi untuk menyerang Israel. Kata Muhammad Azmi lagi, walaupun mungkin pesawat berkenaan hanya melakukan uji coba sistem yang direka bentuk baru, namun pemerintah Malaysia tetap harus berwaspada terutama jika ia berlegar di sempadan ruang udara Malaysia. Sebagai penutup, seperti kata Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid, Malaysia mempunyai sebab untuk curiga kerana berdasarkan maklumat, ia adalah sebuah syarikat kontraktor utama Tel Aviv yang memiliki kepakaran dan keahlian dalam intelijen atau perisikan. Selain mereka adalah pakar dalam sistem elektronik bagi kegunaan keselamatan, rakyat Malaysia ada sebab untuk khawatir. Oleh kerana itu, para pakar dan ahli menggesa pihak keselamatan Malaysia mengambil langkah berjaga-jaga ketika Zionis sudah menjadikan Malaysia sebagai sasaran. Peristiwa ini haruslah kita mengambil iktibar dan pengajaran bahawa boleh jadi ia adalah permulaan kepada peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi di masa akan datang yang melibatkan Israel, Singapura dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia nampaknya sudah bersedia. Bagaimana pula dengan pemerintah Malaysia?